Jadi apakah makna sebenar-benarnya akan kalimah la ilaha illallah ini? Kita faham. Adapun makna kepada kalimat la ilaha illallah ini, tiada Tuhan, nyata Allah. Tiada Tuhan, nyata Allah. Apabila dijelaskan akan tiada Tuhan, nyata Allah ini, tentang nyata Allah ini, semua telah faham. Semua telah faham. Okey, perkataan tiada Tuhan ini. Apa yang tiada Tuhan? Bagaimana dijelaskan tiada Tuhan ini? Kenapa tiada Tuhan? Ini yang harus kita faham dalam mempelajari akan ilmu syahadat ini. Dalam makna la ilaha illallah itu dijelaskan tiada Tuhan, nyata Allah. Jadi soalannya sekarang ini, kenapa dan apa yang tiada Tuhan di situ? Apa yang tiada Tuhan di situ? Kenapa dijelaskan tiada Tuhan? Ini bukan bab orang bersyahadat, kita bersyahadat. Lahirnya kita Islam kerana keturunan kita, ibu, ayah kita Islam. Bukan ini babnya. Bab kaji. Kalau kita bersandarkan apa yang saya jelaskan ini, memadai untuk kita mengatakan bahawa aku telah bersyahadat, adapun syarat sah Islam itu adalah dengan bersyahadat. Kalau itu alasannya, saya fikir tak payah datang sini. Tidak payah datang ke sini. Memeningkan kepala dengar cakap saya ini. Memeningkan kepala mendengar apa yang saya cakap ini. Sempurnakan apa yang telah ada. Kalau bersyariat, bersyariatlah. Itu saja. Jadi soalannya sekarang ini, kita melafazkan akan kalimah la ilaha illallah itu. Kita faham akan maknanya tiada Tuhan, nyata Allah. Soalannya sekarang ini, apa yang tiada Tuhan itu? Apa makna sebenar-benarnya? Apa makna sebenar-benar pada kalimat tiada Tuhan itu? Ini yang harus kita faham terlebih dahulu. Faham akan isi syahadat ini. Faham akan matlamat jatuh bangunnya apakah sebenar-benar syahadat ini, barulah kita kupas bab yang lain. Ini hanya bab pengenalan. Ini hanya bab pengenalan asas perhubungan manusia dengan hamba itu. Asas. Adapun apa yang tiada Tuhan di situ adalah bersabit soal kezahiran Tuhan itu telah pun disebut Allah. Ini maknanya pada kalimat la ilaha itu. Ya, ini kezahiran Tuhan itu telah disebut Allah. Maka apabila kezahiran Tuhan itu telah pun disebut dengan nama Allah, maka tiada lagi Tuhan. Kenapa tiada lagi Tuhan? Kenapa tiada lagi Tuhan apabila kezahiran Tuhan itu telah disebut Allah? Kenapa tidak ada lagi Tuhan? Tiada Tuhan ini. Kenapa? Jadi dalam bab ini, kezahiran itu tadi, apabila saya jelaskan kezahiran Tuhan itu, apa makna kezahiran Tuhan ini? Apa makna kezahiran Tuhan? Jadi dalam bab kezahiran Tuhan ini, maka dijelaskan, aku ingin dikenali, maka aku jadikan manusia. Aku ingin dikenali, maka aku jadikan manusia. Maka dijelas di sini, manusia ini, kita telah faham bahawa hakikat diri manusia itu sebenar-benarnya adalah bersabit soal roh semata-mata. Jadi makna di sini, adapun hakikat diri kita yang dikatakan Husin, yang dikatakan Ma'ruf ini, yang dikatakan Razak itu,
sebenar-benarnya adalah roh itu. Jadi hakikat diri Husain ini, diri Ma'ruf ini, diri Razak di belakang sana itu sebenar-benarnya adalah roh. Hakikat diri kita ini sebenar-benarnya adalah roh. Jadi apa itu roh? Adapun roh ini bersabit soal sir itu, yakni rahsia. Apa itu sir? Adapun hakikat sir itu tidak lain, tidak bukan adalah bersabit soal Nur Muhammad itu tadi. Kezahiran Nur Muhammad ini. Apa itu Nur Muhammad? Dikaji akan kul huwallahu ahad itu, yakni ahad ini. Apa itu ahad? Adapun ahad itu adalah bersabit soal Nur Allah dengan Nur Muhammad itu tidak bercerai. Di situ ahad. Perkara ini telah saya jelaskan banyak kali perkara ini. Jadi adapun kezahiran Tuhan itu tadi, yang disebut kezahiran Tuhan itu telah disebut Allah ini. Adapun kezahiran Tuhan itu apa? Adapun kezahiran Tuhan itu adalah bersabit soal Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Adapun hakikat Nur Muhammad itu adalah Nur Allah, dan Nur Allah inilah zat wajibul wujud. Maka apabila Nur Muhammad ini adalah Allah, mana ada lagi Tuhan? Bagaimana tidak adanya Tuhan? Kerana Nur Muhammad ini asal segala kejadian. Nur Muhammad ini asal segala kejadian. Maka atas dasar inilah saya jelaskan bahawa segala Tuhan-Tuhan telah pun bernama Allah. Saya pernah tulis perkara ini. Segala Tuhan-Tuhan telah bertukar nama Allah. Kerana apa? Kerana Nur Muhammad di situ. Kerana Nur Muhammad di situlah maka adanya kalimah La ilaha illallah ini. La ilaha illallah ini. Tiada Tuhan. Kenapa tiada Tuhan? Kerana adanya Nur Muhammad ini sebagai kezahiran Tuhan. Dan kezahiran Tuhan itu telah pun disebut dengan kalimat Allah. Ini yang harus kita faham dalam kalimat La ilaha illallah itu. Apa itu zat wajibul wujud? Adapun zat wajibul wujud itu yang dijelaskan menampakkan akan cahaya ketuhanan ataupun nur Allah itu. Adapun zat wajibul wujud yang dijelaskan mentajalikan akan nur Allah, hakikat sebenar-benarnya zat wajibul wujud itu menampakkan dirinya sebagai cahaya sifat dirinya sendiri. Nur Allah itu, apa itu nur? Nur itu didefinasi bahasa kita cahaya. Apa itu Allah? Adapun Allah itu adalah nama kepada sifat dirinya. Maka zat wajibul wujud dijelaskan mentajalikan akan nur Allah itu dalam bahasa kita adalah zat wajibul wujud ini menampakkan akan cahaya sifat dirinya sendiri. Apakah yang dinampakkan kepada cahaya sifat dirinya itu? Adapun yang dinampakkan akan sifat cahaya sifat dirinya itu adalah ia menampakkan, ia menzahirkan akan cahaya yang terpuji ataupun disebut-sebut sebagai Nur Muhammad itu. Perkataan tajali ini dalam bahasa kita, kalau bahasa modernnya disebut sebagai manifestasi. Kalau ikut kamus, kalau bahasa pasar, bahasa-bahasa kita ni orang-orang yang tidak berpelajaran tinggi ini, perkataan tajali itu menjelaskan makna menampakkan, menzahirkan, begitu. Jadi adapun makna zat wajibul wujud mentajalikan akan nur Allah itu, makna lainnya zat wajibul wujud itu menampakkan akan cahaya sifat dirinya. Ini maksud sebenar-benarnya. Apabila dijelaskan zat wajibul wujud mentajalikan akan nur Allah, dari nur Allah mentajalikan akan nur Muhammad, sebenar-benarnya bukan tiga perkara di situ. Perkara yang sama saja tentang zat wajibul wujud ini tadi, iaitu zat wajibul wujud menampakkan akan dirinya. Apakah yang dinampakkan pada dirinya itu? Iaitu cahaya sifat dirinya sendiri. Zat wajibul wujud menampakkan akan cahaya sifat dirinya sendiri. Apakah sifat dirinya sendiri itu? Adapun sifat dirinya sendiri itu adalah cahaya yang terpuji. Jadi nur cahaya terpuji ini dia Nur Muhammad tadi. Dan Nur Muhammad ini
Sebenar-benarnya Ahad yang ini tidak berpisah Nur Allah dengan Nur Muhammad itu. Jadi apabila disebut Nur Muhammad ini cahaya terpuji, siapa yang terpuji berkaitan soal ini? Adapun yang terpuji sebenar-benarnya adalah zat wajibul wujud itu sendiri. Inilah ia faham perkara ini, maka barulah kita faham akan kenapa adanya kalimat La ilaha itu, yang ini dijelaskan tidak ada Tuhan. Bagaimana adanya Tuhan lagi? Kerana Nur Muhammad itu asal segala kejadian itu tadi. Maka segala Tuhan-Tuhan telah pun bernama Allah. Itu saja. Di manakah duduknya perkara ini? Duduknya perkara ini tidak lain tidak bukan duduknya dalam asma semata-mata. Asma semata-mata. Zat, sifat, asma, af'al. Asma semata-mata. Segala nama yang wujud ini, hakikat sebenar-benarnya tidak terkeluar sezarah pun daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita faham sebenar-benarnya.